warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari, senang penonton yang rahmatillah sekalian, saya sekarang berada di bandar Samarkand di negara Uzbekistan. Bertolak pagi tadi dari Tashkent, menaiki kereta api ke sini, dan alhamdulillah sekarang berada di hotel. InsyaAllah kami akan buat siri lawatan ke makam Imam Al-Bukhari. Walaupun maklumat awal yang kami dapat, di makam sekarang sedang direnovate. Jadi tak apalah, kami akan cuba lihat setakat yang boleh lah. Jadi kita tahu Imam Bukhari jasa yang besar pada Islam dengan mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan dibukukan. Begitu juga Imam Muslim. Ramai lagi ulama-ulama Islam, khususnya bidang hadis, yang berasal dari daerah sini, daerah Khurasan ataupun daerah Mawara'un Nahar yang terkenal ini, dan menjadi satu nikmat yang besar lah, rahmat Allah yang besar. Saya dapat berada di sini setelah lama berada di Mekah ataupun di Saudi, Mekah dan Madinah khususnya, dan sempat transit di Dubai, dan sekarang berada di Uzbekistan. Dan di sini ada satu projek GISB, iaitu sebuah restoran di sini, dan juga aktiviti pelancongan. Tapi musim Covid ni kuranglah pelancongan ni. Cuma rakyat Uzbekistan secara umum yang saya lihat taklah terlalu terikat dengan SOP, kerana secara umum ramai yang di jalanan tak ada yang pakai mask. Tapi kita sebagai pelancong ni, kita cubalah mengikuti SOP ni seboleh yang mungkin. Hotel di Samarkand ni sangat cantik kerana orang dia pandai. Cuba tengok di belakang ni, dia memang seni lah dari sudut rekaan dalaman ataupun menggunakan gypsum dan sebagainya. Memang cantik lah dia punya lukisan-lukisan, dia punya dinding, dia punya tiang-tiang, dia memang hiasan dia memang cukup cantik. Walaupun hotel mungkin tak tinggi taraf dia, tapi masuk dalam bilik pun dia punya kekemasan tu cukup memang tip top lah. Jadi kita ni begitulah manusia. Kita harap kita punya akhlak pun begitulah. Dalaman kita kena cantik, luaran pun kena cantik. Kerana untuk panduan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai renungan kita cakap ringkas kami nak keluar ni, untuk ingat-ingatan bersama. Jadi buahnya ilmu adalah amal. Hasil daripada kita belajar, kita kena beramal. Orang yang belajar tapi tak beramal, dia ibarat menanam pokok tak berbuah. Buah ilmu amal. Kita wajib belajar, tapi bukan belajar saja untuk diperdebatkan, diperbahaskan, tak. Belajar untuk beramal. Jadi hasil dari belajar mesti diamalkan, khususnya dalam hukum hakam Islam, doain dan sebagainya kan. Ini dia orang bercakap bahasa dia orang tu, minta maaf kalau termasuk. Jadi ilmu ni buahnya amal. Amal setelah kita beramal ibadah, apa buahnya? Apa hasilnya? Hasil amalan ialah akhlak yang mulia. Akhlak tu sama ada pada Allah atau sama manusia. Akhlak kepada Allah, takut Allah, syukur kepada Allah, sabar dengan ujian Tuhan, redha dengan ketentuan Tuhan, tawakal tentang masa depan. Banyak lagi lah sifat-sifat mahmudah dia panggil kan. Itu akhlak kita dengan Tuhan. Akhlak dengan manusia, bertasamuh, meminta maaf kita kalau kita bersalah, memberi maaf ketika orang lain meminta maaf kepada kita, pemurah, dan banyak lagi kan. Jadi hasil dari kita beribadah pada Allah SWT bukan untuk Allah kan. Ibadah tu memang kita buat untuk Allah, tapi hasilnya ataupun faedahnya adalah kembali pada kita semula. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, kita telah dapat membawa rasa hamba yang sedalam-dalamnya, rasa bertuhan kepada Allah yang begitu tinggi, maka dia akan membakar dan memusnahkan sifat-sifat mazmumah kita. Yang akan subur dan diri kita adalah mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Itulah buah daripada amalan adalah akhlak yang mulia. Buah ilmu adalah amal.
buah amal ataupun hasil daripada amalan mesti melahirkan akhlak yang mulia. Kalau kita beramal banyak-banyak tapi tak berakhlak, tak melahirkan akhlak yang mulia, itu ibarat kita tanam pokok banyak-banyak tapi tak berbuah. Tanam awak ada berapa banyak, berapa luas? Ada 2-3 hektar tanam sawit. Oh, berapa dapat? BTS buah sawit kan, tangkai segar. Tak ada, saya tanam pokok je tak dapat buah. 3 hektar tu tak ada buah? Tak ada, saya tanam pokok je. Kalau seorang tu tanam pokok durian durian musang king, berapa tu banyak tanam. Jalan jauh ni tak berapa sihat, berhektar-hektar, tapi berapa dapat buah, berapa banyak dapat, berapa tan, berapa banyak hasil? Tak ada, saya tanam pokok je. Pelik dah kan. Jadi siapa yang tanam buat kerja sia-sia lah siapa yang tanam pokok yang untuk dapatkan buah, pokok yang untuk buah lah, bukan pokok balak, tapi pokok tu tak berbuah. Dia kata dia tanam pokok saja. Begitulah kalau kita beramal ibadah, amal ibadah tapi tak melahirkan akhlak yang mulia, tak bertambah syukur kita pada Allah, tak bertambah sabar kita, tak bertambah redha kita, tak bertambah tasamuh dengan manusia, tak bersabar dengan kerana manusia, tak reti nak minta maaf kalau bersalah, tak reti nak memberi maaf kalau orang bersalah, tak reti nak bertanggungjawab, macam-macam lah. Kita tak berakhlak sebenarnya. Itu tandanya kita menanam pokok tapi tak berbuah. Rugilah kan, tanam pokok tak berbuah. Tanam pokok kita nak dapatkan buah. Sebab itulah Allah kata dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah diri kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang tu sembahyang tapi tak dapat cegah diri daripada keji dan perbuatan keji dan mungkar, tak dapat menghilangkan sifat mazmumah dia, tak dapat menyuburkan sifat mahmudah dia, dia sebenarnya bukan bersembahyang kan. Dia bukan sembahyang. Sembahyang sebenarnya mesti melahirkan akhlak. Sembahyang sebenarnya mesti mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kan Allah cakap begitu. Inna salat, in ada huruf taukid lagi, huruf yang menegaskan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita dengar sekali khutbah Jumaat, sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sembahyang tapi perbuatan keji dia kekal, dah tua tu macam saya dah 50 lebih ni kan, macam kita sifat keji kita belum benar-benar sembahyang. Sembahyang mesti menghilangkan perbuatan keji dan mungkar. Sebab itulah kita kena kaji sembahyang kita. Mungkin kita perbuatan kita fizikal, sembahyang ni memerlukan fizikal, roh, akal dan kita punya perkataan lidah kita. Dalam kita bertakbir Allahu Akbar, tangan ni tak tahu apa-apa. Allahu Akbar tu tangan tak tahu apa-apa. Dia tak faham tangan ni, dia hanya fizikal, dia ikut je. Hati, arahan hati ikut dia. Allahu Akbar, tangan tak tahu apa-apa, dia angkat je. Lidah yang sebut Allahu Akbar, lidah pun tak tahu apa-apa. Yang tahu apa? Akal. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia tahu, dia faham. Hati yang rasa Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lain-lain urusan semua kecil. Allah yang Maha Besar. Allah yang menjadikan kamu boleh hidup. Daripada kamu hidup ni kamu boleh buat macam-macam. Allah yang beri oksigen, Allah yang mengadakan kamu kat dunia ni. Jadi Allah yang Maha Besar, Allah mencipta seluruh dunia akhirat, syurga neraka. Yang maknawi yang kita nampak, kita tak nampak tu semua Tuhan yang cipta. Itu yang faham hati. Jadi siapa sembahyang Allahu Akbar, tangan ni angkat tangan tak faham apa-apa. Lidah yang sebut Allahu Akbar, lidah tak faham apa-apa. Yang faham akal, yang tahu akal, yang rasa hati. Jadi kalau sembahyang tak bawa 4 anggota ni, dia hanya bawa fizikal saja, dia bukan sembahyang. Dia baru beriadah. Dia beriadah, cuma bentuk riadah tu macam ibadah. Hakikatnya lahirnya nampak dah beribadah, tapi sebenarnya dia hanya beriadah. Sebab itulah akhlak dia tak berubah. Kalau dia tu kita, sebab itulah akhlak saya tak berubah. Sebab itulah akhlak tuan-tuan, kita kena fikir diri kita. Akhlak kita tak berubah kenapa? Kerana kita bukan bersembahyang, atau kita bukan mengerjakan, mendirikan sembahyang. Kita cuma beriadah dalam bentuk sembahyang. Itu yang kita kena terima hakikatnya. Kerana kita tanam pokok tapi tak berbuah, tak berakhlak kita, tak boleh mencegah diri kita pada keji dan mungkar. Masih lagi sangka-sangka buruk dengan Allah, dengan manusia. Masih lagi kita tak puas hati macam dengan itu dan ini. Akhirnya kita hidup dalam dunia tak bahagia. Sebab itulah kita kena suburkan sungguh-sungguh rasa hamba dalam ibadah kita, dalam sembahyang kita, sampai betul-betul melahirkan akhlak yang mulia, melahirkan buah-buah dalam kehidupan ini yang orang akan suka. Orang kafir pun suka, orang Islam suka, semua makhluk suka, haiwan-haiwan pun suka dengan kita. Malaikat pun bertasbih meminta ampun untuk kita. Seluruh haiwan pun begitu juga. Kenapa? Kita berada di tengah masyarakat tu beri manfaat pada orang lain.
Jadi itu saja bekalan dari saya dari Samarkand. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Masya-Allah. Masya-Allah.